Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan semua? Bicara diary dan rawat, bicara doktor kembali bersama anda seperti biasa setiap Khamis malam Jumaat. Saya Syahrul Surapudi akan bersama anda pada malam ini dan insya-Allah banyak perkara tentang terkait dengan kesihatan yang kita akan bawakan kepada anda. Bercakap tentang COVID-19. Subhanallah, kalau kita sebut dan sebut, saya rasa setiap hari kita akan sentiasa menantikan tepat jam 6 petang, iaitu tidak lain tidak bukan sidang media yang dinyatakan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan. Dan yang paling penting, bila kita lihat, teliti dan juga perincikan angka demi angka yang telah pun disebut oleh pihak Kementerian Kesihatan, agak menggerunkan juga jika sebelum ini kita tidak mahu bersama ataupun masuk ke kita sebut sebagai 3 angka, tetapi kali ini bukan saja 3 angka, malah kita berdoa jauh-jauh supaya tidaklah sampai ke tahap 4 angka, kerana angka 800 lebih semalam, lebih kurang 700 lebih, dan hari ini angkanya 847. Ini merupakan angka yang agak tinggi sebenarnya di peringkat Malaysia, dan kita semua kena patuhi segala SOP yang telah pun ditetapkan supaya kita dapat sama-sama turunkan angka ini. Secara keseluruhannya, kumulatif kes 23,804 kes dan kes sembuh harian pada hari ini juga alhamdulillah seramai 486 telah pun pulih dan dibenarkan keluar, dan itu yang kita sebut. Cuma kalau anda masuk ke Telegram Majlis Keselamatan Negara, agak bagus juga sebenarnya untuk anda teliti kita sebut sebagai angka-angka di setiap negeri, kerana ini dia yang kita paparkan juga. Di setiap negeri diperincikan bagaimana kes-kes baharu ini telah berlaku. Di Sabah saja 578 kes, Selangor 137 kes, di Negeri Sembilan 38 kes, Labuan 29 kes, di Kuala Lumpur sahaja hari ini 23 kes baru, Perak 14 kes, Penang 10 kes, Putrajaya ada 4 kes, Kedah ada 3 kes baru hari ini, Melaka ada 3 kes, Kelantan juga sebelum ini tidak ada banyak kes, tetapi hari ini ada 3 kes baru, Pahang 2, Terengganu 1, Johor 1 dan juga Sarawak 1. Itu antara kes-kes baharu yang berlaku pada hari ini. Dan di setiap negeri juga di Telegram Majlis Keselamatan Negara diperincikan dengan jelas juga sebenarnya kes-kes dari kluster apa, dan kita boleh tahulah kluster-kluster yang berlaku terutamanya di negeri-negeri. Cuma bila saya lihat secara jelas antara yang dinyatakan di Telegram Majlis Keselamatan Negara, saya tertarik ada satu perkara juga, sebab bila kes meningkat akan ada saja pihak yang mungkin menangguk di air yang keruh, menyatakan ada ubat itu, ada ubat ini yang boleh memulihkan kes COVID-19, dan disebut dengan jelas bahawa setakat ini tidak ada sebarang ubatan yang disahkan boleh menyembuhkan COVID-19. Jika ada pihak yang mungkin menyatakan ubat ini boleh digunakan untuk menyembuhkan COVID-19, maka ia adalah penipuan semata-mata. Jadi kita tahu, kita semua pun berdoa supaya ada vaksin, ada ubat yang boleh menyembuhkan COVID-19, tetapi jangan terpedaya juga dengan mungkin pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menangguk di air yang keruh, dan kita terpedaya dan akhirnya kalau kita beli mungkin ada kita sebut sebagai kesan sampingan yang lain, maka itu berbahaya. Ada kesan yang lain pula untuk kita. Ini kesnya 486 kes sembuh pada hari ini. Jadi insya-Allah lah kita doakan yang terbaiklah. Subhanallah, moga-moga yang berada di lokasi-lokasi yang disebut sebagai zon merah ataupun di lokasi yang mungkin ada banyak kluster dapat kita jaga jarak yang baik supaya ia tidak terjangkit kepada kita, dan akhirnya kita tidak membawa COVID-19 ini bersama keluarga terdekat kita. Itu yang sangat penting. Kepada mereka yang mungkin pulang dari Sabah ataupun pulang dari lokasi-lokasi yang disebut sebagai zon merah ataupun ada dalam kategori kontak rapat, tolonglah berterus terang dengan pihak Kementerian Kesihatan, dengan klinik kesihatan ataupun hospital yang berdekatan, supaya mereka boleh adakan
melakukan ujian saringan kerana kalau kita tipu, mungkin itu berbahaya jika kita disahkan positif dan kita dah berjumpa dengan ramai orang. Jadi ini yang disebut sebagai kejujuran dalam memberi maklumat itu merupakan suatu part yang sangat penting juga bagi membendung COVID-19. Itu tanggungjawab kita terutama dalam bidang ataupun dari sudut komuniti itu sendiri. Baik, hari ini kita nak bercakap tentang tajuk dalam bicara doktor adalah daya tahan badan kita. Tidaklah terkait secara langsung dengan COVID-19, tetapi penting untuk kita tahu antibodi kita, daya tahan kita untuk mengekang jangkitan-jangkitan virus, bakteria dan sebagainya. Jadi perkara ini akan kita sama-sama kongsikan bersama dengan doktor yang kita undang pada malam ini. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan dulu kapsul yang kami sediakan, cara pemakaian pelitup separuh muka. Dah sebut tiap-tiap hari, dah sebut setiap masa sebenarnya, tapi ada juga yang mungkin salah guna, salah simpan dan akhirnya pakai tetapi sebenarnya boleh membuatkan bahana pula untuk kita. Jadi ini cara yang betul untuk pemakaian pelitup separuh muka. Okey, baik, itu dia. Yang last kali itu yang ikutlah. Okey, cara pemakaian pelitup separuh muka yang betul lah. Sebab dulu-dulu mungkin orang kata kalau pelitup separuh muka tu pakai sekali lepas tu buang. Tapi ya, kita tahu jugalah kan, nak beli selalu tu ada mungkin sesetengah keluarga yang mungkin perlu berjimat juga dalam bab pembelian pelitup separuh muka. Jadi mungkin kita boleh guna juga secara berulang, tetapi cara simpanan tu kena betul lah. Kalau pakai lepas tu letak dekat atas meja dengan yang sebelah dalam tu pula terkena meja, elok-elok meja tu ada virus, kita pakai benda tu pula jadi penyebab virus kepada kita. Jadi kita nak pelitup separuh muka itu membenteng segala virus dari masuk ke hidung ataupun mulut kita. Tapi disebabkan penggunaan ataupun penjagaan tak betul, maka itu pula menjadi perantara kita dengan virus. Jadi kita tak naklah sebegitu. Sebab itu kita sentiasa ulang dan ulang, jaga pelitup separuh muka kita. Kalau nak guna secara berulang pun, make sure kita jaga dengan betul supaya ia tidak terdedah dengan bakteria ataupun virus. Okey. Kita nak tengok dulu ini dia kapsul farmasi. Seperti biasa, sahabat saya Sofhatul Nur Subhi, hari ini beliau akan bercerita tentang alahan ubat. Ini penting juga untuk mereka yang mungkin dikategorikan sebagai yang alahan pada ubat. Jadi jom kita bersama dengan Sofhatul Nur Subhi malam ini. Untuk segmen kali ini, saya akan berkongsi informasi tentang alahan ubat. Pernahkah anda mengalami gejala ruam dan gatal-gatal kulit, bengkak di muka atau seluruh badan atau sesak nafas selepas mengambil ubat-ubatan? Anda mungkin mengalami alahan atau alergi. Gejala alahan adalah disebabkan oleh rembesan histamin sebagai tindak balas sistem pertahanan badan terhadap bahan yang dianggap asing dalam darah.
Dalam ubat-ubatan, bahan yang boleh menyebabkan reaksi alahan mungkin bahan aktif ubat atau mungkin juga bahan-bahan lain yang digunakan dalam formulasi ubat tersebut. Gejala alahan boleh terjadi dalam bentuk ringan seperti ruam dan gatal-gatal yang sembuh sendiri setelah ubat dihentikan pengambilannya. Namun, alahan juga mungkin terjadi dalam bentuk yang mengancam nyawa dan memerlukan rawatan kecemasan seperti bengkak seluruh badan, sesak nafas atau kesan melecur pada kulit. Bukan semua individu akan mengalami alahan terhadap ubat-ubatan. Ramai orang tidak ingat nama ubat yang mereka alah. Namun begitu, oleh kerana pendedahan kali kedua terhadap bahan yang sama boleh mencetuskan reaksi alahan yang lebih teruk daripada yang sebelumnya. Dan adalah sangat penting bagi anda untuk mengingati nama ubat yang anda alah. Kad alahan ubat ialah cara paling ringkas untuk memberitahu ahli profesional kesihatan bahawa anda mengalami reaksi alahan kepada ubat-ubat tertentu dan membolehkan doktor memilih rawatan yang paling sesuai untuk anda. Kad alahan ubat ialah sekeping kad yang dikeluarkan oleh Fasiliti Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda bawa ke mana-mana. Maklumat yang tertulis di atas kad alahan ini adalah nama anda, nama ubat yang menyebabkan reaksi alahan dan nama fasiliti kesihatan yang mengeluarkan kad tersebut. Kad ini hendaklah sentiasa dibawa dan ditunjukkan kepada ahli profesional kesihatan setiap kali anda mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan atau membeli ubat di farmasi komuniti. Walau bagaimanapun, sesetengah pusat perubatan swasta mungkin memberikan sesuatu yang berbeza sebagai tanda peringatan terhadap alahan ubat-ubatan. Jadi laporkan sebarang gejala yang membimbangkan anda walaupun anda tidak pasti ianya disebabkan oleh ubat atau tidak dengan melayari www.npra.gov.my atau terus laporkan kepada doktor atau ahli farmasi anda. Pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 18886722 dari Isnin hingga Jumaat kecuali cuti umum jam 8 pagi hingga 5 petang sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan ubat-ubatan. Jadilah pengguna yang bijak, laporkan alahan yang berlaku, dapatkan kad alahan dan bawa kad alahan ubat bersama-sama anda setiap masa serta tunjukkan kad itu kepada doktor, doktor gigi, ahli farmasi, jururawat atau anggota kesihatan lain semasa mendapatkan rawatan atau berkala ubat. Alahan ubat memang jarang berlaku tetapi ia boleh menyebabkan tindak balas dari kurang berisiko hingga mengancam nyawa. Jadi, amat penting untuk menyemak ubat-ubat yang perlu diambil bagi mengelak kejadian alahan ubat. Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Diary dan Rawat, Bicara Doktor. Kesekian kalinya kita bersama dengan Dr. Zubaidi Haji Ahmad, pengamal perubatan am. Doktor, terima kasih sudi bersama kami. Kali ketiga. Ya, kali ketiga. Diperlukan lagi untuk memberikan input dan juga ilmu berguna. Tadi saya seronok tengok bingkisan daripada Sofahatul tadi untuk farmasi, alahan ubat. Itu pun kadang-kadang, kita ni kalau ada anak, doktor akan tanya, ada alahan ubat apa? Doktor ada alahan ubat? Saya pun sini ada mengalami alahan ubat lah, terutama yang kita panggil sulfadrug. Sulfadrug ni selalu daripada antibiotik. Okay. Tapi alhamdulillah sekarang ni antibiotik ada pelbagai jenis option, pilihan. So yang itu dah kita boleh tinggalkan lah, kita ambil yang lain. Tapi selalunya alahan ni berlaku pada itulah antibiotik dan juga painkiller. So kalau ada dapat alahan tu, saya mencadangkan supaya pergi ke klinik ataupun ke farmasi, beritahu ada alahan. So mereka mungkin akan memberikan satu kad ke atau satu menulis apa nama substan bahan aktif dalam ubat tu supaya lain kali kalau berjumpa doktor tu atau mengambil ubat beritahu saya ada alahan dan ubat yang sama tidak diberikan. So alahan ni sebenarnya kalau tak memberi kesan sangat kita taklah terasa sangat, tapi kalau sampai naik ruam, biji-biji itu dah tahap bahaya juga sebenarnya. Dia bukan saja pada kulit saja yang apa kita sebagai Stephenson syndrome, tetapi juga boleh menyebabkan pernafasan, tak boleh bernapas dan semput.
dan ini boleh menyebabkan kematian. Yang ini kita panggil anaphylaxis lah, yang itu sangat berbahaya. Okey, saja je. Itu bukan tajuk kita hari ini, alahan ubat, tapi terkait dengan bingkisan daripada farmasi tadi, menarik juga. Tahniah Sofatul untuk perincian tentang alahan ubat tadi. Baik, hari ini tuan-tuan dan puan, kita nak berkongsi tentang daya ketahanan badan. Ini satu part yang sangat penting juga. Saya sebut di awal tadi, tidak kiralah COVID-19 ataupun penyakit lain, ia terkait dengan daya ketahanan badan kita. Jadi doktor kita undang hari ini untuk bercerita tentang itu. Kalau saya boleh buat mukadimah sebegini, kalau terkait dengan COVID-19, ada pesakit yang disahkan positif tetapi tak ada simptom langsung, nampak macam sihat. Bahkan sampai hari ke-14 ada yang macam sakit-sakit tekak sikit je. Ada orang disahkan positif tetapi terus masuk bab yang agak kritikal. Jadi mungkin itu dikaitkan dengan daya ketahanan badan juga, doktor? Betul. Bagaimana badan kita respon terhadap jangkitan kuman, sama ada virus, bakteria, fungal ataupun mungkin parasit dalam tubuh kita, itu akan memberikan kesan secara langsung pada tubuh. Sama ada dia kuat. Kalau dia kuat, mungkin dia kena sekejap ataupun lepas tu dia akan sembuh. Kalau sebab contoh, ada yang langsung tak kena. Yang tak ada simptom langsung. Yang maksud saya, dia walaupun dia berada mungkin di kalangan orang yang ada virus, contoh orang batuk sesama ni kan, kita tak bincang sangat sebab tentang COVID, sebab COVID ni very spesifik virus ni. Tetapi virus-virus yang biasa selalunya, kalau kata daya tahan dia tinggi, selalunya kadang-kadang dia tak ada apa. Dalam satu bilik tu mungkin dia sihat je. Orang lain dah ada, dia sihat. Ada pula yang ada sekejap, lepas tu dia hilang sebab daya tahan tinggi. Dan ada orang yang ada terus mengalami komplikasi, yang lepas tu baik. Dan ada yang tak bernasib baik, mungkin daya tahan dia yang rendah, dia ada mengalami jangkitan tu, mengalami komplikasi dan akhirnya meninggal dunia. So ada 4 dia punya saluran tu. Ada orang okey je. Betul. Ada orang yang terus mengalami komplikasi dan akhirnya meninggal dunia. Yang inilah kita nak tengok bagaimana sistem daya tahan ni mempengaruhi kita panggil fate kita, result kita di akhir ni apabila ada jangkitan dan virus atau jangkitan kuman ni. So untuk orang faham, apa sebenarnya daya ketahanan badan ni? Dia terkait dengan apa yang dalam tubuh kita ni yang boleh menyebabkan ada daya tahan? Ya, dalam sistem daya tahan ni kena faham dia ada sistem. Jadi dia berkait antara satu sama lain. Dia bukannya satu, orang cakap tu satu sel ataupun satu antibody saja. Dia pelbagai. Dan tubuh kita ni memang orang cakap tu mempunyai sistem yang kalau katakan ada jangkitan daripada luar, dia akan diaktifkan. Dia umpama beginilah, saya suka membuat analog sebagai contoh sistem pertahanan negara kita. Kalau ada serangan daripada luar, contoh dah ada serangan dari luar, sistem pertahanan kita akan diaktifkan. Pertama sekali mungkin kita punya ATM kita, Angkatan Tentera kita, sama ada di laut, di udara ataupun di darat, dia akan diaktifkan. Ataupun mungkin ada kekecohan di dalam negeri, yang akan diaktifkan adalah PDRM. Jadi ini sistem yang mana mereka kemungkinan berinteraksi antara satu sama lain, sama ada berkongsi maklumat intelligence ataupun peralatan ataupun anggota. Sistem daya tahan kita pun sama. Apabila ada jangkitan, maksud saya sekarang ni ialah apabila sebagai contoh kita berada bersama dengan seorang yang ada batuk, demam, semua ada virus. Lepas tu dia punya droplet ataupun dia punya lenderan wap batuk tu kita kena kita dan kita mungkin dijangkiti. Jadi sistem daya tahan kita ni dia akan aktif. Jadi peringkat pertama tu, kalau katakan orang yang mungkin kuat, macam kita cakap tadi lah, mungkin yang kuat daya tahan dia tak ada apa-apa langsung. Dia terlalu kuat. Dia maksudnya sistem dalam kita, dia akan makan virus tu, dia akan bunuh virus tu, dan virus itu tidak akan menjejaskan apa-apa pada dia. Tetapi ada orang tu yang dia dah mengalami, sebagai contoh dia mengalami demam. Kalau katakan virus tu dari bentuk wap ni, mungkin dia akan mengalami sesama, batuk, sakit tekak peringkat pertama. Lepas tu kemudian dia akan baik sendiri. Itu menunjukkan daya tahan dia baik, bagus. Tapi ada juga di kalangannya yang mungkin dia ada jangkitan virus ni dan dia mengalami demam dan akhirnya menyebabkan kita panggil dia pergi ke tempat lain. Merosakkan organ-organ yang lain yang kita panggil dia multi organ failure, sampai sebuah buah pinggang rosak, sampai mungkin paru-paru merosak, sampai fungsi otak merosak. Yang ini mungkin disebabkan oleh virus atau kuman tu sendiri dah masuk ke dalam salur darah yang kita panggil septisemia. Sebab tu bahayanya gitu. Sebab tu pengawalan tu lebih penting. Daripada awal kita tahu ini jangkitan kuman, perlu dirawat, dan dalam pada masa sama kita harus meninggikan sentiasa daya tahan kita agar kita terlindung daripada jangkitan kuman itu sendiri. Cuma saya nak tahu jugalah,
kenapa kita punya daya tahan ni berbeza-beza? Adakah disebabkan genetik ke ataupun ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia ni kuatnya daya tahan dia, kita ni lemah? Kenapa berbeza-beza, Doktor? Ya, betul. Memang daya tahan kita ni berbeza-beza dan salah satunya dia genetik lah. Genetik. Tetapi genetik ni dia selalunya berkaitan juga. Dia genetik dia macam selalu kita beritahu bahawa dia ibarat pistol yang berpeluru. Okey. Yang meletupkan dia adalah faktor-faktor ini. Pertama sekali ialah gaya hidup. Okey. Gaya hidup memainkan peranan. Bagaimana sistem daya tahan tu tinggi atau rendah. Gaya hidup ni kita boleh bagi kepada 4 lah. Pertama sekali ialah cara pemakanan dia. Lepas tu cara dia menangani stres. Stres sama ada stres dari segi mental atau fizikal. Sebagai contoh, orang yang melakukan 3 shift kerja sehari kan. Untuk beberapa tahun, sudah tentu daya tahan dia akan lemah. Sebab apa? Dia tidak cukup rehat. Rehat pun merupakan satu faktor yang penting. Begitu juga orang yang mengalami masalah tekanan mental, stres, tak dapat mengawal. Yang mana kadang-kadang kita tengok pada kita lah, itu stres yang kecil. Sebab contoh dia dimarah oleh bos dia. Orang lain okey je, tetapi dia tak boleh. Tapi bila benda ni berlaku pada jangka masa yang lama, dia akhirnya akan menyebabkan sistem daya tahan dia sendiri akan menjadi rendah dan dia akan mula mendapat penyakit. Selain daripada itu, kita juga bercakap tentang physical activity. Bagi orang yang membuat physical activity yang terlalu sikit, tak banyak bergerak, ataupun orang yang terlalu banyak membuat physical activity. Maksud dia katakan satu hari sampai 8 jam pergi ke gym, buat kerja dan sebagainya. Mungkin untuk jangka masa yang panjang dia tidak bagus pada tubuh. Dan terakhir mungkin kita akan tengok bagaimana dia cukup atau tidak cukup rehat. Yang ini kita gaya hidup. Itu belum cakap tengok umur. Kan, betul. Ada umur lah. Bagi kanak-kanak dan juga warga tua yang berusia 65 tahun ke atas, memang sistem daya tahan dia akan rendah. Sebab tu bagi mereka yang sama ada kanak-kanak ataupun warga tua ni, kita minta mereka berhati-hati di musim COVID ni sendiri kan. Yang mereka ini mudah untuk dapat jangkitan. Sebab tu kita sama ada jangkitan COVID ke, jangkitan influenza ke dan sebagainya. Sebab tu mereka mempunyai daya tahan yang rendah. Kemudian selain daripada itu, ada lagi 2 ni, iaitu penyakit. Setengah penyakit pun terutama penyakit kronik, yang terutamanya pesakit diabetes. Diabetes ni memang sistem tahan dia terlalu rendah. Yang ini sebab tu orang yang ada diabetes, kalau dia ada contoh ada melecet sikit dekat kaki tu, itu memang bahaya sangat tu. Kalau tak jaga mungkin akan menjadi gangren, mungkin menjadi busuk dan sebagainya. Begitu juga kalau ada sebagai contoh, kalau seorang tu mengalami apa yang kita sebut sebagai autoimmune disease, ataupun orang yang mengambil rawatan, sebagai contoh rawatan kanser, kemoterapi, radioterapi. Sebab tu mereka ni perlu berhati-hati apabila mereka keluar berhadapan dengan ramai, sebab daya tahan mereka rendah. Dan terakhir sekali, bagi yang mereka yang mengalami daya tahan rendah ni, di kalangan orang yang pertama sekali, orang yang mengambil dadah, orang yang menghisap rokok, lagilah. Yang ini semua yang akan merendahkan daya tahan dan mudah untuk dapatkan jangkitan kuman tu. Okey, itu baru 2 poin. Satu lagi tentang masalah mental. Saya rasa lepas ni nak kena cerita. Itu pun boleh dikatakan terkait dengan turun naik dan juga tinggi ataupun lemahnya daya tahan kita. Jadi saya rasa lepas ni bab tu penting untuk sama-sama kita fahami. Kita berhenti sekejap. Jumpa selepas ini dalam Bicara Doktor. Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Doktor. Kita bersama dengan Dr. Zubaidi Haji Ahmad, pengamal perubatan am. Tadi ada 2 poin yang doktor sebut tadi tentang gaya hidup dan juga masalah kesihatan. Satu lagi poin yang penting adalah tentang masalah mental. Ini terkait dengan kenapa imuniti badan kita dikatakan lemah. Saya nak tanya beginilah. Ada, tak tahulah mitos ke, tak mitos juga rasanya. Psikologi mengatakan kalau kita rasa kita tak sihat, dia lagi rasa tak sihat. Maksudnya ada setengah orang bila walaupun badan dia tak sihat tapi mental dia kuat, dia kata aku sihat ni, sakit sikitnya, maka dia boleh sembuh dengan cepat. Adakah itu terkait dengan daya tahan kita, terkait dengan mental dan juga psikologi kita, Doktor? Betul. Dalam banyak kajian jurnal yang saya baca, memang apabila seseorang itu berfikiran positif, dia akan membantu untuk orang tu
lebih sihat berbanding dengan orang yang tidak berfikiran positif. Selalu orang sebab contoh orang selalu orang cakap ni merungut, orang yang selalu orang selalu komplain. Betul. Dia selalunya dia memang kalau kita tengok pun dia dah tak ceria. Sistem daya tahan dia sebenarnya lebih rendah berbanding dengan orang yang kelihatannya lebih ceria, lebih senyum dan sebagainya sebab pemikiran dia positif. Faktor fikiran ni sebenarnya dia akan mempengaruhi tubuh kita untuk certain extent. Jadi sebab tu untuk baik, sebab contoh kalau saya nak bagi ubat pada pesakit saya, selalunya saya akan beritahu tentang berfikiran positif. InsyaAllah jangan risau kan, pakcik makan ubat ni dalam 2-3 hari nanti pakcik akan okey. Banyak doa insyaAllah pakcik. Jadi dia berfikiran positif yang ini akan membantu dia. Berbanding dengan sebagai contoh, pakcik cubalah ubat ni, mana tahu kau okey ke tak okey, saya tak jamin apa semua kan. Jadi kerana orang yang setengah orang okey, setengah orang yang berfikir negatif dia anggap ni ubat ni tak boleh baiklah ni. Memang tak baik. Memang tak baiklah. Sebab tu saya sendiri kalau jumpa dengan pesakit, saya tahu pesakit mana yang boleh baik dengan pesakit mana yang tak boleh baik. Orang yang berfikiran positif, kita tahu bila kita cakap pakcik makan ubat ni, atau contoh pakcik cuba ubah cara pemakanan, dia cakap baik doktor saya akan buat. Yang tu kita tahu baik. Kalau katakan kita bagi ubat atau kita bagi cadangan, dia kata boleh ke doktor? Saya susahlah doktor. Saya bukan tak nak tapi saya susah. Yang ini kemungkinan dia nampak baik sikit. Nampak baik sikit. Sebab tu saya pun pernah jumpa dengan beberapa orang cancer survivor sebagai contoh kan. Bila nak disebut dari sudut perubatan, memanglah itulah cara perubatan rawatannya. Tetapi bila bersembang secara hati ke hati lebih kepada keyakinan dia sembuh. Aku yakin aku akan sembuh. Maka daya tahan dia akan lebih membantu dan akhirnya dia sembuh. Betul. Okey. Subhanallah. Okey, itu bab masalah mental lah doktor, maksudnya terkait dengan fikiran lah doktor. Cuma kita nak tahu juga jika daya tahan badan kita berkurang, apa kesan negatif kepada badan kita sendirilah doktor. Jadi setakat ini tidak ada orang cakap tu ujian yang menentukan sama ada sistem daya tahan itu orang tu okey ke tak okey. Tak ada sangat. Tak ada sangat. Cuma kita boleh nampaklah sebagai contoh. Sebagai contoh, orang yang mempunyai daya tahan yang rendah ni selalunya dia demam cepat. So contoh kita ni nak demam ni mungkin setahun sekali, setahun 2 kali kan. Mungkin kita pun tak ingat bila last kita demam kan. Tapi orang yang mempunyai sistem daya tahan yang rendah ni dia memang kerap demam. Sebab apa? Kuman virus yang walaupun dia tak terlalu kuat, bahasa-bahasa je pun dah boleh mengganggu sistem daya ketahanan dia, dah mengganggu sistem kesihatan dia. Jadi dia akan rasa macam cepat demam, macam kalau katakan kuman tu masuk ke dalam hidung dan tekak, dia akan cepat batuk, sesema, hidung berair. Kalau katakan masuk melalui perut sebagai contoh, dia selalu menghadapi masalah macam tidak hadaman, macam ceret-berit, selalu kembung dan sebagainya. Begitu juga dengan sebagai contoh orang yang selalu mengalami masalah sakit-sakit badan ni. Ada yang sakit badan tak tentu, doktor dah cek semua normal. Tapi rasa sakit-sakit badan, bangun tidur sakit badan, sakit sendi, sakit kepala. Sampai makan macam ubat painkiller untuk mengurangkan. Itu salah satu tandanya. Dan akhirnya kemungkinan orang yang ni mengalami masalah sebagai contoh kulit kan. Kulit orang semua mungkin cantik semua. Kalau dia sebagai contoh ada nyamuk sikit gigit contohlah, dia punya gatal dia, lepas tu dia berparut lama dan sebagainya. Itu mungkin ada, mungkin menunjukkan dia mengalami sistem daya tahan yang rendah. Yang sebab tu orang macam ni selalu kita cadangkan untuk sebagai contoh untuk menukar cara pemakanan dia, gaya hidup dia, dan dia akan membantu. Baik. Terkait dengan antibodi imunisasi daya tahan badan ni, ada orang cakap kalau makan ubat selalu maka ia mungkin boleh membantutkan antibodi ataupun imunisasi kita bekerja sendiri. Ada setengah orang macam ibu bapa yang agak peka, anak demam sikit bagi ubat, anak demam sakit sikit bagi ubat, kena ni sikit bagi ubat, dan orang tua-tua tak suka sangat bagi ubat. Dia kata biarlah dulu, biar antibodi lawan penyakit. Betul ke macam tu caranya doktor? Saya lebih suka kepada jalan yang tengah sebenarnya. Jadi saya tak suka jenis yang macam beritahu tadilah sikit-sikit ubat, sikit ubat kan. Anak baru keluar ingus sikit, terus bagi ubat kan. Yang itu kita sebenarnya kita kena faham bahawa ubat pun ada, sebagai contoh tadi ada ubat keresahan sampingan dan sebagainya. Dan juga kita tak mahu jadi orang yang sebagai contoh anak saya sampai dah terbaring, tak mahu bagi ubat. Biar dia tunggu, biar itu dia terlalu santai banyak juga. Sebab tu kita kalau boleh nak tengah-tengah. Maksud dia
kita tahu bila kita nak bagi anak kita ubat. Sebab ubat ni pada saya eloknya kita beri untuk sementara untuk mengurangkan dia punya simptom, untuk sebab contoh kalau dia dah tak selera makan tu, kita bagi ubat demam sikit, mungkin bila dah suhu dah menurun, dia ada balik selera dia dan sebagainya. Kalau dia ada jangkitan kuman, contoh ada kahak warna hijau, kalau warna hijau ni kita tak bagi sebab itu mungkin jangkitan virus saja. Tetapi kalau contoh ada kahak atau hingus warna hijau, itu mungkin dah bakteria. Yang tu kita akan bagi ubat lah. Ubat pun bukan kita bagi sebulan. Antara mungkin 5 hari, 7 hari bergantung pada pesakit itu. Jadi kalau boleh kita nak jadi orang yang tengah-tengah ni. Sebab kalau kita jadi orang yang sebelah kiri, maksud dia sikit je ubat. Itu apa kesannya pula? Itu sebenarnya dia tak membantu sebenarnya tubuh kita sebenarnya. Sebab banyak kajian sekarang menunjukkan, sebagai contoh, demam tu menunjukkan demam tu sebenarnya dia membantu untuk meningkatkan dia punya antibody. Contoh Enolek senang je. Sebagai contoh, bayangkan saya duduk di Johor Bahru. Katakan di Johor Bahru ada rusuhan. Contohlah, saya bukan apa. Contohlah polis di Johor Bahru, contoh dia tak nak buat kerja, dia panggil Bukit Aman. Bukit Aman tu pun bantu. Setiap kali ada rusuhan, panggil Bukit Aman. Satu hari Bukit Aman kata saya tak boleh tolong sebab ada kes lain. Mesti sudah tentu masalahnya memang tak dapat selesaikan lah. Sebab apa? Sebab dia tak ada latih. Sebab tu bila mungkin ada demam sikit, kita tengok kalau anak tu masih aktif, terutamalah kadang-kadang kita tengok anak kita temperature naik, dia masih aktif pun kita nak bagi ubat juga. Bagi ubat dia. Sebenarnya biarlah dulu. Bagi air banyak, bagikan air, jaga pemakanan dia sebab dia masih aktif lagi. Jadi bila dia dah agak kurang sikit, kita tahu bahawa sistem daya tahan dia dah start rendah. Yang ini barulah kita bantu dengan antibiotik mungkin, ubat demam dan sebagainya. Itu pendapat saya. Maksudnya dia punya prosesnya, kalau badan kita rasa tak sihat, masa itulah antibody kita akan mula bekerja. Masa itulah dia akan mula aktif lah. Maksud dia bila kuman tu masuk dalam tubuh, tubuh kita sebenarnya dia dah di-train secara tak langsung. Macam sistem pertahanan kita tadilah. Contoh kita ada tentera kita kan. Bila ada kemasukan mungkin orang daripada luar yang cuba mengganggu kita, mereka akan aktif dan mereka akan belajar. Inilah tujuan dia kan. Jadi bila lain kali dah datang semula, dia dah tahu dah teknik-teknik dia macam mana. Ini dia baru nak belajar, kita bagi ubat terus. Ini maksud dia kalau kita baru nak belajar, ada bantuan luar dah datang. Maksud dia mungkin pada tubuh dia tak bagus pada tubuh kita. Sebab tu sekarang saya sedih melihat kadang-kadang pesakit tu, tempat saya lah, di klinik tempat saya, kerana kita melihat sampai ada fail pesakit tu terlalu tebal, baru usia mungkin 5 tahun, 6 tahun kan. Bila kita tengok, bagi ubat batuk selalu, bagi ubat sesama, padahal benda bukanlah benda yang serius sangat. Itu yang kita nak beritahu. Jangan jadi terlalu kiri atau terlalu kanan, bagi jadi yang tengah, seimbang. Okey, ini satu yang part yang saya rasa sangat penting lah. Jangan terlalu kita bukan cerewet lah, terlalu berhati-hati sangat pun tak boleh sangat, terlalu santai sangat pun bahaya juga. Tengah-tengah. Okey, baik. Terima kasih doktor untuk perincian itu. Kita nak ke resipi sihat sekejap boleh? Boleh. Kita kakak sihat kita nak cerita tentang khasiat madu. Orang lelaki ni dengan madu lain cerita sikit. Apa madu yang nak disampaikan oleh kakak sihat kita? Jom kita bersama. Sihat. Madu, suka makan madu? Saya ambil madu. Saya memang ambil madu setiap pagi dan malam. Tapi saya tak ambil gula. Gula putih saya tak ambil, saya ambil madu. Sebab madu tu pun macam ada glukos sama gula juga kan? Dia memang mengandungi glukos dan gula, tetapi kelebihan dia mengandungi mineral, enzim dan juga vitamin dalam tu. Berbanding dengan gula biasa. So satu hari berapa sudu seelok-eloknya badan kita untuk madu? Untuk madu tu sama juga dengan keperluan gula. Kalau katakan 9 sudu kecil, memang sudu kecil lah sama begitu. Dengan syarat dia betul-betul tak ambil gula tambahan. Jangan pula ambil madu. Lepas tu ambil teh tarik 2 gelas, canai lagi kan. Itu masalah tu. Sebenarnya elok pagi malam macam itulah lebih kurang kan. Malam itu, madu ni mahal juga kalau 9 sudu tadi. Betul. Botol tu habis. Selalu saya ambil 1 sudu lah pagi, 1 sudu pagi, malam, semalam. Sebab dia bila kita tidur tu dia sebenarnya proses rejuvenasi tu. Bila kita rehat tu kan kita memerlukan lebih vitamin, mineral yang apa yang kita makan. So itu yang membantu tu. Kalau waktu siang tu lebih kepada tenaga. So bila kita makan madu waktu siang tu mungkin kita untuk tenaga, tetapi malam tu begitulah. Okey, baik. Terkait dengan daya tahan
juga. Katanya pengambilan madu pun antara part yang baik jugalah untuk meningkatkan daya tahan. So, makanan-makanan apa sebenarnya yang boleh membantu meningkatkan daya tahan kita, terutama mereka yang sekejap sakit, sekejap demam, sekejap sesama, mereka yang dah confirm dia rasa daya tahan badan dia lemah. So, apa yang boleh dibantu untuk boost sistem? Saya menampak dalam hal ini untuk meningkatkan daya tahan, dia ada dua aspek. Pertama sekali, apa yang tak boleh dimakan dan apa yang perlu ditambah. Yang tak boleh dimakan ni, terutamanya makanan-makanan yang kita panggil junk food lah. Bagi anak-anak kita, junk food ni kadang-kadang dia minat sebab apa? Dia rasa dia masin sangat. Makanan ringan itu makanan ringan tu. Untuk orang yang mempunyai daya tahan yang rendah, junk food memang tak boleh. Begitu juga kalau boleh kita kurangkan pengambilan makanan-makanan berproses. Yang ini sebenarnya dalam tu dah tak ada apa lagi. Dah apa lagi. Sebab contoh dalam tin makanan berproses, tu daging dan sebagainya. Hanya ada daging saja. Dah tak ada lagi mineral, vitamin dan sebagainya. Hanya ada daging. Ada makronutrien iaitu protein. Yang lain dah tak ada. Makronutrien semua dah habis. Yang ketiga, kita cuba elakkan makanan-makanan yang mengandungi trans fat. Trans fat ni sebenarnya dia akan meningkatkan keradangan dalam tubuh, inflammation. Makanan-makanan yang mungkin mengandungi gluten bagi orang yang sensitif gluten. Betul. Bagi mereka ni akan kita nampaklah dia sistem daya tahan dia akan kacau bilau bila kita ambil keempat-empat benda ni. Dan perlu yang ditambah adalah pada saya pertama sekali memang kita kena banyakkan sayur dan juga buah-buahan. Aduh, tak suka. Budak-budak susah sayur. Memang susah sebab kita tak latih. Kita kena latih. Betul. Sebab keperluan untuk sayur ni sebenarnya, sayur dia karbohidrat sebenarnya. Tetapi dia juga ada fiber yang mana sejenis karbohidrat yang tidak boleh dihadamkan. Dia akan bagus untuk kuman-kuman dalam badan kita yang kita sebut sebagai prebiotik. Dan dia juga untuk mudah kita buang air besar. Selain daripada itu, dia mempunyai phytochemical, phytonutrien yang bagus untuk tubuh kita. Yang mengandungi vitamin C, vitamin E, vitamin A, buah-buahan yang berwarna-warni itu kan, kita ambil dan sebagainya. Cuma masalah kita ni kita kurang dari segi serat. Sebab recommended yang dicadangkan untuk pengambilan fiber lebih kurang antara 30 gram. 30 gram tu ibarat sebagai contoh satu sudu besar. Gram. Tapi kena faham apa yang kita makan ni dia belum dicernakan. Kadang-kadang kita ambil dah banyak ni. Tapi belum dicernakan ni. Bila dicernakan, dia dah mungkin dah bila airnya dibuang dan sebagainya dia akan menjadi lebih kecil. Yang itu yang sebenarnya keperluan badan kita. Keperluan kita lebih kurang 30 gram tu. Sebab tu makan banyak sayur sebab sayur ni bagus dan juga buah-buahan. Cuma jangan isu nanti ramai orang tanya pula, doktor sayur ni masalahnya banyak racun pula doktor. Carilah yang sayur yang kurang racun kan. Basuhlah betul-betul. Sebab isu dia memang gitu sekarang ni. Kalau kita cakap tentang madu contoh banyak madu tiruan. Kalau kita cakap benda tu ada je dia punya orang mengambil kesempatan dalam hal ni. Sebab tu saya mencadangkan untuk meningkatkan daya tahan pertama sekali kena ambil itulah sayur dan buah-buahan. Buah-buahan. Kita boleh tambah juga dengan madu. Bagi orang yang kencing manis tu berhati-hatilah kepada pengambilannya. Kurangkan pengambilan refined karbohidrat. Boleh ambil madu tetapi jangan terlalu banyak. Selain madu kita boleh juga ambil apa yang kita sebut sebagai protein, healthy protein. Jangan ambil daging merah saja. Ambillah sebagai contoh ayam, telur, ikan yang mengandung banyak omega 3. Protein dalam bahan asas lain lah. Bukan beli protein. Bukan setakat daging merah saja. Kita perbagaikan. Sekarang ni kadang kita tengok orang makan nasi daging atau ayam. Bukan tak bagus. Tetapi kita perbagaikan. Dan akhirnya saya mencadangkan kita mengambil healthy fat. Healthy fat ni kadang-kadang benda yang kadang-kadang orang dulu buat, kita tak buat. Seperti contohnya saya masih kecil-kecil dulu sebelum pergi sekolah. Ibu saya akan menghidangkan saya telur. Telur tu untuk budak bagus sebab dia untuk otak ni bagus. Sangat bagus. Selain daripada telur tu kita boleh ambil sebagai contoh minyak zaitun. Minyak zaitun pun mengandungi kita panggil monounsaturated fatty acid dan juga polyunsaturated fatty acid. Dia bagus untuk kita minda, untuk saraf, untuk pembesaran kanak-kanak. Jadi yang selain tu mungkin kita macam tadi kita cakap tadi ambil madu sikit. Untuk orang yang mungkin dah ada masalah, mungkin saya mencadangkan herba-herba lain sebagai contoh batu sauda. Yang itu semua dia akan membantu. So itulah makanan-makanannya. Saya rasa yang senang macam budak-budak makan telur semua tu makanlah. Telur tu elok yang
separuh masak ke, atau kalau ada setengah orang nak bina badan dia makan yang mentah-mentah tu kan. Tapi kalau yang dah rebus tu elok ke sebenarnya tu? Dia sebenarnya bergantung kepada keperluan kita macam tu. Tapi bagi kanak ni selalunya mereka tak adalah restriction sangat. Betul. Tapi sebagai contoh orang yang ada kolesterol tinggi, kerana kalau dia takut ambil telur kuning, ambil telur putih saja. Begitulah. Okey, baik. Alang-alang doktor dah sebut tentang kanak-kanak tadi. Berkait dengan daya tahan, peringkat umur adakah perlu kita fahami juga? Ada setengah bila kita dah masuk certain age ataupun umur di golongan ataupun di peringkat tertentu, maka daya tahan kita mungkin akan melonjak. Bila kita dah mungkin berumur sikit, daya tahan kita semakin menurun. Betul. Mungkin bab umur ni doktor? Betul. Yang paling kita panggil yang paling lemah sekali ialah kanak-kanak yang berusia 1 tahun ke bawah. Oh, itu. Itu sebab tu bila anak kita lahir, lepas dia 1 tahun ni selalu mak bapak lah. Even kita sebagai doktor pun kita dah, kalau dia datang umur katakan 2 tahun ada demam, kita dah rasa lagi sikit berbanding kalau dia datang, doktor anak saya umur 1 tahun dia ada demam, kita sangat risau. Sebab sistem daya tahan dia pada sangat rendah. Semakin dia berusia, semakin daya tahan dia semakin tinggi. Sehingga mungkin apabila dah start berusia umur 65 tahun, dia dah start menurun. Tapi masalahnya sekali pola kesihatan kita ni, orang kita sekarang ni pada usia yang awal lagi dah mengalami masalah sistem daya tahan yang rendah. So, tak macam zaman dulu. Tak lagi. Kadang tak sempat tua. Umur 65 dah tak ada. Contoh begitu. Padahal 65 baru nak start turun. Kita dah tak ada. Tak sempat tua Aduh, sempat kat kita tua ni, takutnya dengar ayat tu. Okey. Jadi begitulah, umur memainkan peranan. Sebab tu kalau kita beritahu tentang konsep anti-aging, kan, sistem mengurangkan penuaan tu. Itu bukan maksud dia kita tak nak tua. Tetapi proses penuaan tu diperlahankan. Sebagai contoh, orang berusia 65 tahun zaman dulu baru ada kencing manis, diabetes. Kan? Sekarang lebih muda. Jadi kita nak proses tu diperlahankan supaya umur 65 ada. Bukan umur sekarang, umur 40, umur 50 bukan. Umur yang tinggi. Sebab tu kita cakap proses anti penuaan, bukan setakat kita nak kelihatan cantik, kelihatan kulit tegang, tetapi sistem dalam badan kita, daya tahan kita perlu ditingkatkan. Itu mengenai peringkat umur. Saya risau juga, anak saya baru lahir seminggu. Doktor cakap dengan tegas, budak sebulan ke bawah jangan bagi demam. Kalau boleh jangan tak boleh demam lah. Kalau saya, tak boleh demam pengalaman saya masa ada anak kecil, memang sampai umur setahun saya bawa keluar. Saya tak bawa keluar rumah. Betul. Lepas setahun baru kita bawa. Sebab kita memang takut bila kita bawa ke pasar raya. Kadang-kadang kita tengok mak bapak kan, anak baru duduk bawah satu tepi pantai lah. Yang itu sebab mereka memang tak ada daya tahan dan juga mungkin terdedah pada yang lebih bahaya. Okey, baik, kita berehat sekejap untuk yang terakhirnya sebelum kita sambung perbincangan untuk rumusan terakhir selepas ini dalam Bicara Doktor. Itu dia. Ini pun tak boleh kan sebenarnya kan. Dulu tak boleh bersalam, buat sekejap macam ni. Lepas tu dah ramai Islam dah jadi tumbuk. Sebenarnya tak boleh juga, bersentuh lah juga tu kan. So jangan cari pasal. Buat macam ni je. Orang pun faham sekarang, tak bersalam pun orang dah faham sekarang. So jangan cari pasal, okey, jom kita ada berapa minit? 5 minit lagi. So secara rumusannya penting jugalah dalam situasi semasa ni kan. Terkait juga dengan daya ketahanan badan kita. Contoh kalau ramai orang diarahkan ataupun digalakkan, disarankan untuk duduk rumah. Kalau ada salah seorang ahli keluarga kita yang sakit, kita pun nak kena jaga jugalah kesihatan kita. Mungkin kalau kita antibody kuat tak apalah, tetapi kalau kita yang mudah sakit, so kalau ada salah seorang ahli keluarga kita sakit juga, apa yang kita kena buat, doktor? Ya, kita kena faham bahawa mereka yang mempunyai sistem daya tahan yang rendah ni adalah pertama sekali kanak-kanak yang berusia 5 tahun. Warga emas yang berusia 65 tahun ke atas. Wanita hamil, wanita yang menyusukan anak. Oh, itu rendah juga? Pun rendah juga. Sebab tu mereka ni selalu diberitahu supaya berhati-hati. Jadi pada saya, mereka ni termasuklah mereka yang ada penyakit kronik seperti diabetes, hypertension, dah ada dialisis ataupun serangan sakit jantung dan kanser dan sebagainya. Mereka ni jangan keluar rumah sebenarnya. Tak perlu keluar rumah jika tak perlu. Itulah cara yang paling terbaik sekali untuk mengelakkan mereka daripada sebarang jangkitan virus, kuman dan sebagainya. Itu paling utama. Kalau terpaksa keluar, pakai penutup muka. Penutup mask tu lah. Separuh muka kan dia cakap. Supaya kalau katakan ada orang bersin, kita tak terhidu. Ada penghadang begitu. Jadi
Sebab tu orang tua ni kalau di negara-negara barat mereka tak digalakkan sama ada pergi keluar atau menerima tetamu. Jadi orang-orang macam ni kalau katakan dalam keluarga kita ada, contoh ada mak kita, ayah kita berusia 65 tahun ke atas, lepas tu isteri kita baru bersalin contoh, lepas tu ada anak kecil lagi 2-3 orang, kita beritahulah pada rakan-rakan kita yang nak datang melawat anak kecil ni tak payahlah datang. Kemungkinan kita bimbang dalam keadaan semasa ni. Saya rasa mereka faham keadaan tu. Betul. Kalau nak juga jumpa, kena buat betul-betul loh. Kena cuci tangan, pakai mask dan sebagainya. Tapi saya tak galakkanlah kalau nak mencium baby macam gitu kan. Sebab tu ada juga yang nak juga. Kita pun sebenarnya takut sebenarnya. Berkeadaan begitulah. Okay. Yang penting bagi kanak-kanak yang berusia 1 tahun ke bawah ni, bagikan mereka susu ibu. Sebab susu ibu itulah cakap tu makanan dan juga ubatan yang terbaik untuk mereka. Okey, so benda-benda itu sangat penting lah. Cuma kalau tadi kita cakap jangan keluar takut jumpa dengan orang yang tak sihat ke dan sebagainya. Tapi kalau dalam rumah tu sendiri ada seorang yang mungkin tak berapa nak sihat, so kena jaga jugalah penjarakan kan. Itu sangat penting juga. Mereka yang cuba contoh yang ada demam, batuk, sesama, saya cadangkan terutama dalam zon merah ni, mereka kena dikonfirmkan, di kedal pasti sama ada mereka ni positif atau tak positif. Ya, itu sangat itu yang paling penting. Sebab ni kawasan zon merah. Kalau katakan mereka berada mungkin di luar, itu pun mereka pun perlu juga. Jadi bila dah tahu positif tak positif, jadilah tahu, kita tahu apa kita nak buat. Betul. Kalau tak nanti kita hanya mengagak-agak, tu yang jadi bahaya. Kan. Sekarang ni siapa-siapa kawan-kawan kita dekat pejabat ke dekat mana-mana tengok batuk sikit, sesemua sikit, semua dah bagus jugalah, tapi jangan terlalu overthinking lah kesian kawan kita tu. Tapi penting kalau kita ada simptom, make sure betul-betul simptom itu sebab apa bakteria biasa ke, virus biasa ke, influenza ke ataupun coronavirus. Sebab kalau corona kesannya sangat berantai dan kita tak naklah itu berlaku pada kita. Baik, terima kasih saya ucapkan Dr. Zubaidi Haji Ahmad, pengamal perubatan am. Lain masa kita jumpa lagi. Saya seronok sembang dengan doktor, tahu banyak benda juga dan banyak input yang kita dapat pada malam ini, terutama tentang daya tahan badan kita. Jadi tuan-tuan dan puan yang baru saja bersama kami boleh tengok balik di Facebook Bicara Doktor dan juga Facebook Berita RTM. Kita boleh tengok daripada awal banyak yang telah pun dinyatakan oleh doktor. InsyaAllah jaga diri tuan-tuan dan puan, sahabat semua, tolong jaga diri masing-masing dan kita jaga kita, insyaAllah kita sama-sama turunkan angka daripada 3 ke 2 dan akhirnya kita sifarkan angka COVID-19 di Malaysia. Saya Syarif Sarapuddin. Assalamualaikum. Bye.